pelajar semua, objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah kamu dapat menukarkan skema hubungan kepada ERD dengan betul. Apa yang terkandung di dalam ERD ialah dia ada entiti, di mana entiti bentuknya ialah seperti ini. Rectangle. Attribute bentuknya dalam oval. Kekardinalan kita ada 3. One to one, one to many, and many to many. Hubungan pula bentuknya ialah seperti ini, bentuk diamond shape. Kunci primer pula ia diwakili dengan simbol garis. Kunci asing diwakili oleh simbol dotted line. Jadi ERD yang lengkap ini dia ada macam ni ya, bentuk ERD yang lengkap, entiti. Sekurang-kurangnya ada 2 entiti. 2 entiti ini dihubungkan dengan hubungan. Hubungannya bentuk seperti diamond ini. Kemudian setiap entiti ada attribute. Setiap entiti ada attribute. Dan setiap entiti juga mesti ada kunci primer. Diwakili dengan garis lurus. Kunci asing diwakili dengan dotted line. Kemudian dia mesti ada kekardinalan. Sebagai contohnya, kekardinalan ialah one to many. So cikgu ulang. Setiap ERD mesti ada ini, simbol rectangle ini kita nyatakan dia sebagai entiti. Yang ini ialah hubungan. Ini ialah attribute. Ini, cikgu bulatkan ini ialah kekardinalan. Dan satu lagi yang diwakili dengan garis lurus ini ialah kunci primer. Kalau ada kunci asing, dia berada di many. Many kunci asing berada pada kekardinalan many. So kalau kunci asing bentuknya attribute, dotted line. Alright, so ini ialah ERD yang lengkap. So kita proceed kepada latihan 1. Soalan yang pertama, macam mana kita nak menterjemahkan skema hubungan ini kepada ERD? Tips yang pertama ialah kita tengok soalan ini. Nampak ada KPKA. Alright, dalam ni ada KPKA. Bila ada KPKA, entiti pinjaman ini akan diwakili dengan simbol seperti ini. Dia ada rectangle, kemudian ada rhombus di dalamnya. So ini kita panggil entiti lemah. Dia ada 2 cara untuk mewakili entiti lemah ini. Satu sama ada yang ini ataupun satu lagi macam ni. Dia macam hubungan, tapi dekat hubungan dia ada attribute. Dia boleh diwakili dengan 2 bentuk ini. So cikgu nak pergi kepada bentuk yang pertama supaya kamu tak confuse dengan bentuk yang ini. Bentuk rhombus yang ini, bentuk diamond shape yang ini. So kita tengok yang mana ada KPKA, kita letakkan dia dekat tengah-tengah. Pinjaman. Pinjaman. Macam mana bentuk dia? Cikgu nak buat bentuk macam ni kan? Pinjaman. Alright. Kemudian dia ada kiri dan kanan dia. Kiri dan kanan dia apa? So kod buku dia ada dalam tabel buku juga sebagai kunci primer. Buku. Kemudian ada ID murid KPKA, maksudnya ada murid, entiti murid di sebelah ini. Perlu tak dia hubungan? Perlu tak dia hubungan antara buku dengan murid ini? Jawapannya tidak perlu hubungan. Sebab dekat sini pinjaman ini telah pun
dijadikan sebagai hubungan. Okey. Tengok. Lepas tu macam mana nak menghubungkan murid dengan satu lagi apa? Telefon. Macam mana cikgu tahu telefon letak dekat sini? Kenapa telefon tak letak dekat buku? Sebab telefon, nombor telefon bimbit ni, yang ni ada KP tau. Nombor telefon bimbit ni, dia KA dalam tabel murid, tapi dia KP dalam tabel telefon. Jadi dia menghubungkan murid dengan telefon. So bila jadi macam ni, dia bukan KP KA kan? Ini KA, ini KP, dia stand alone. Kalau macam ni dia gabung. Okey, kalau macam ni dia gabung KP KA, yang ini dia stand alone, dia seorang-seorang je. Jadi kena ada hubungan di sini. Okey, so cikgu nyata sini murid ada telefon. Okey. So yang ini ialah hubungan kekardinalan dia ialah many to many. Okey, bila ada simbol entiti lemah, okey, yang ini kita panggil entiti lemah. Okey, simbol yang ini kita panggil entiti lemah. Bila entiti lemah ini, hubungan dia ialah many to many. Okey, entiti lemah, hubungan dia mesti many to many. Okey, kemudian kita tengok situasi ini. Apa kekardinalan dia? Murid dengan telefon. Satu murid ada satu nombor telefon. Okey, jadi satu murid ada satu nombor telefon. 1 to 1. Kemudian kita lengkapkanlah atribut dia. Buku ada kod buku sebagai kunci primer. Lepas tu sini ada apa? Nama buku. Okey, cikgu short form je sebenarnya tak boleh tau. Ini sebab cikgu nak cepat je ni. Ada pengarang. Okey. Kemudian sini ada tarikh pinjam. Ada tarikh pinjam. Lepas tu sini ada tarikh hantar. Okey. Perlu ke nak letak kod buku KPKA dengan ID murid KPKA? Okey, bila ada entiti lemah ni, bila ada entiti lemah yang ni, tidak perlu letak KPKA. Cukup letak atribut saja. Okey, sebab dia dah digambarkan dengan entiti lemah. Kemudian dekat tabel murid ada apa? ID murid sebagai kunci primer. Okey, garis lurus. Ada nombor telefon bimbit. Okey, nombor telefon bimbit sebagai kunci asing. Kemudian ini ada nombor telefon sebagai kunci primer. Dan dia ada apa ni? Nama murid sebagai atribut biasa. Okey, so sudah lengkap latihan yang pertama. Okey, kita tengok latihan yang kedua. Okey, sama juga. Oh, dia ada KPKA lah. Nampak ni, dia ada gabungan KPKA. Maksudnya, markah ini, simbol dia ialah entiti lemah. Bila simbol dia entiti lemah, maksudnya dia ialah M to N. Okey. Tapi cikgu cakap apa? Simbol ini juga boleh diwakili dengan gambar rajah seperti hubungan. Tapi dia ada atribut. Okey. Ini pun boleh diterima. Okey. Untuk buat entiti lemah. Okey. Atau. Okey. Sorry alamak. Pen cikgu buat hal pula. Okey. Atau. Okey. Atau. Yang inilah. Sama ada yang ini ataupun ini. Okey, so tadi cikgu dah tunjuk contoh yang pertama ni. Cikgu nak tunjuk pula contoh yang kedua. Okey, macam mana dia? So bila ada KPKA, dia ada di tengah-tengah. Okey, markah. Okey, markah. Cikgu buat simbol macam ni. Okey, yang ini dia special. Special sebab dia KPKA ni. Dia entiti lemah. Okey, bila dia KPKA, special case ni, dia hubungan dia mesti many to many. Macam mana cikgu tahu? Sebab dia KPKA. Okey, so kalau KPKA, ingat dia mesti many to many. Kemudian dia ada entiti. So entiti dia apa? Subjek dengan pelajar. Okey, subjek dengan pelajar. Alright. Kemudian okey, kita lengkapkan ni dulu. Subjek ada apa? ID subjek dengan nama subjek. ID subjek sebagai kunci primer. Kemudian dia ada apa? Nama subjek. Okey, nama subjek sebagai atribut biasa. Lepas tu dekat pelajar. Okey, ni dah siap. Dekat pelajar pula. ID pelajar. Okey, ID pelajar sebagai kunci primer. ID pelajar sebagai kunci primer. Lepas tu dia ada apa lagi? Nama
alamat. Okey. Alamat dengan program. Dah tak cukup tempat dah. Okey, so cikgu letak sini program. Okey. Lepas tu, dia ini tak ada KPKA kan? Dia stand alone kan? Stand alone KA, stand alone KP, stand alone KP. Okey, so dia ada hubungan biasa lah. Hubungan biasa macam ni. Apa kita nak namakan dia? Pelajar dengan program. Okey, pelajar dengan program. Pelajar daftar program, for example. Okey, pelajar daftar program. So, dia ada apa kat sini? Program. Ini program sebagai kunci asing. Okey, program sebagai kunci asing. Ini program sebagai kunci primer. Lepas tu, dia ada jabatan. Okey, so kalau macam ni, apa kekardinalan dia ni? Satu pelajar daftar satu program. Betul tak? Okey, ataupun nak cakap apa? Banyak pelajar daftar satu program. Mana-mana pun boleh. Okey, mana-mana pun boleh. Tapi ianya bergantung kepada soalan. Kalau soalan tu dia tak ada data, dia tak ada record, tak ada jadual, kita boleh nyatakan di sini 1 to M. Satu program ada banyak jabatan. Cikgu, kenapa cikgu letak M dekat sini? Sebab apa saya letak M dekat sini? Sebab apa? Sebab ada kunci asing dekat sini, iaitu program. Tadi cikgu dah cakap kalau ada kunci asing, maksudnya hubungan dia ialah many. Okey, ni dah siap. Ini ni, markah ni tak settle-settle lagi ni. Markah tak siap lagi. So, markah, ada markah dengan grade kan? Sebab dia entiti lemah. Cikgu kenapa entiti lemah? Sebab KPKA. Okay, bila KPKA, kombinasi atau pada gabungan KPKA di sini, dia ialah entiti lemah. Dan bila entiti lemah, dia M to N. Many to many. Jadi, kat mana markah dengan grade nak letak? So, letak kat sini. Markah, grade. Okey. So, kalau ini, situasi macam ni, ini kita panggil entiti lemah ya. Ini kita panggil entiti lemah. Tapi, ini hubungan. Awak jangan confuse. Apa beza entiti lemah dengan hubungan? Entiti lemah, dia ada attribute. Okey, entiti lemah, dia ada attribute. Tapi, hubungan, dia tak ada attribute. Okey, dia kosong macam ni je. Dia hubungan, dia tak ada attribute. Entiti lemah, dia boleh diwakili dengan dua cara. Okey, satu cara macam ni, satu cara yang tadi cikgu tunjukkan. Okey, kita letakkan markah tu seperti ini. Okey, ni cara yang pertama tadi sebelum ni cikgu tunjuk. Ni cara yang kedua. Okey, so entiti lemah simbolnya ada dua. Satu simbol macam ni, simbol yang pertama ni ada diamond dalam rectangle. Okey, yang ini dia diamond saja, tapi diamond dia ada attribute. Okey, itu ialah entiti lemah. Jangan confuse entiti lemah dengan hubungan. Cikgu remind lagi sekali, jangan confuse entiti lemah dengan hubungan. Okey, contoh yang ketiga. Yang ini dia tak ada KPKA, betul? Ini stand alone, stand alone, stand alone. Okey, jadi kita letak kat sini pelajar. Okey, pelajar. Kemudian dia ada disiplin. Macam mana nak menghubungkan dua ni? Okey, macam mana nak menghubungkan dua ni? Dia mesti ada hubungan. Okey, so pelajar record disiplin. Pelajar ada record disiplin. So, macam mana ni? Nak buat ni apa hubungan dia ni? Apa kekardinalan dia ni? Okay, so, apa kekardinalan dia? Tengok. Kunci asing ada dekat mana? Kunci asing ada dekat disiplin. Okay, so kunci asing dia ialah no rec. Okay, so bila ada kunci asing, dia jadi many. Sini jadi one. Okay, one to many. Okay, so kita lengkapkanlah. Pelajar ada no rec sebagai kunci primer dan dia ada nama dan dia ada kelas. Okey, yang ini disiplin dia ada norm case sebagai kunci primer
Lepas tu dia ada tarikh, ada masa, ada kes disiplin. Okey, selesai. Siap. Ingat ini ialah hubungan tau. Ini kita panggil hubungan, bukan entiti lemah. Okey, sini tak ada entiti lemah sebab entiti lemah dia gabungan KPKA. Yang ini dia stand alone. Okey, bila dia stand alone dia tak ada entiti lemah. Contoh yang ketiga. Sorry, dah keempat dah ni. Okey, contoh yang keempat. Tengok, ada KPKA tak? Ada cikgu ni. Ni KPKA dia. So, bila ada KPKA, maksudnya dia ada entiti lemah. Okey, kali ni cikgu nak letakkan simbol entiti lemah dia yang ada rectangle dan rhombus kat dalam. Okey, so cikgu nak guna ni. Kita letaklah grade. Okey, kemudian dia ada attribute apa? Attribute grade. Okey, dan attribute grade kat sini. Perlu tak ada hubungan lagi? Tak perlu. Okey, bila ada entiti lemah, dia jadi bila dia ada entiti lemah, bila dia ada entiti lemah dia jadi M to N. Kenapa pula dengan pen cikgu ni? Okey, dia jadi M to N. Okey. Dia perlu tak hubungan? Tak perlu. Sebab dia ialah entiti lemah. Entiti lemah dia dah siap ada hubungan dah dekat sini sebenarnya. Ni kan. Jadi tak perlulah dah hubungan. Tapi dia simbol entiti lemah macam ini. Macam grade ni. Okey, kemudian dekat sini dia hubungkan apa? Okey, dia ada nombor pelajar. Nombor pelajar dekat mana? Pelajar. So kita letak pelajar. Kemudian KPKA dia ialah apa? Nombor khusus. Nombor khusus ada kat mana? Khusus. Okay, so sini kita letak khusus. Okey. Okay, kita lengkapkanlah ni. Pelajar ada apa ni? Pelajar ada nombor pelajar sebagai kunci primer. Lepas tu ada nama. Lepas tu dia ada jam kredit. Okey, cikgu buat short form je nak cepat. Okey, kemudian dia ada GPA. Kemudian dia ada nombor tutor. Tengok nombor tutor dia sebagai kunci asing. Okey, tak apa. Kita selesaikan ni dulu, khusus. So, khusus ada apa? Nombor khusus sebagai kunci primer, nama, okey, jam kredit. Okey. So, dekat sini jam kredit ada 2. Okey, tak apa. Cikgu tak apalah, dah soalan macam ni kita buat je lah. Okey, bila soalan macam ni kita buat je. Walaupun kita rasa macam pelik, tak apa. Soalan dah bagi macam tu. Kita follow je soalan. Okey, kemudian ni pelajar. Ada nombor tutor kan? Okey, tengok nombor tutor ada kat mana. Oh, dia ada tutor lah dekat sini. Okey, kemudian kita letaklah tutor kat sini. Adakah dia KPKA? Tak, dia stand alone. Okey, dia stand alone. Dia KP, dia stand alone KA. Jadi, dia perlu hubungan dekat sini. Okey. Tutor mempunyai pelajar ataupun pelajar mempunyai tutor. Okey, so sini letak apa? Nombor tutor sebagai kunci primer dengan nama tutor. Okey, dengan nama tutor. Okey. Kat mana ni? Apa hubungan ni? One to one ke one to many? Dia tak ada bagi jadual kan? Okey, so cikgu cakap apa tadi? Bila ada kunci asing, dekat situ ialah many. Okey, bila ada kunci asing di situ ialah many, yang ini jadi one. Okey? Siap. Contoh yang terakhir, yang kelima. Yang ini. Tengok ada tak KPKA? Ada tak KPKA gabungan? Okay, ada tak gabungan KPKA? Ada ke? Tak ada. Tengok. Oh, ni stay alone. Ni stay alone. Ni pun stay alone. Stay alone. Stay alone. So, tak ada KPKA. Bila tak ada KPKA, maksudnya tak ada entiti lemah. Okay, tak ada entiti lemah. Okay, jadi ini semuanya entiti kuat lah. Okay, so macam mana nak buat ni? Dekat mana nak letak tengah-tengah? Siapa nak letak tengah-tengah?
Okey, so nak letak tengah-tengah, kita tengoklah KA. Dekat mana ada KA? Dekat soalan. Soalan ada KA lah. Okey. So kita letaklah soalan dekat sini. Soalan. Apa simbol dia ni? Dia bukan entiti lemah kan? Sebab tak ada KPKA ni tadi, maksud dia tak ada entiti lemah. So simbol dia ialah entiti kuat. Ni entiti kuat ni. Okey. Kemudian macam ni nak dihubungkan? Bila entiti lemah, dia tak ada hubungan. Tapi kalau entiti kuat, dia ada hubungan. Okey. Buat macam ni. Alright. Lepas tu, buat satu lagi. Apa dia ni? Entiti kuat. Sebelah ni. Kan? Nak letak siapa ni? Kod kuis kunci asing. Tengok. Kod kuis dekat entiti mana? Ni KP. So, dekat table kuis. So, sini kita letak kuis. Kemudian, dia ada nombor KP guru juga sebagai kunci asing. Cari mana nombor KP guru sebagai kunci primer. Oh, ni. Sorry ya, pelajar, soalan ni cikgu tersilap paste. Sini kita kata guru lah. Okey. Okey, so ini ialah guru. Sorry tau, kita ubah soalan. Sini ialah nombor KP guru. Kita ubah semuanya tentang guru. Cikgu tersilap paste tadi. Sorry tau. Tak apa. Okey, so yang ni cikgu cancel. Kelas yang kata laluan ni tak ada dalam ni. Ada sampai sini je. Okey. Ni soalan dia. So, nombor KP guru ni kunci asing kat mana? Oh, sini. Sini adalah nombor KP guru. So, sini kita letak guru. Okey. So, macam mana? Macam mana nak letak kekardinalan? Okey. So, kalau tak boleh agak lagi, tak apa. Kita lengkapkan attribute dia. So, sini adalah nombor soalan sebagai kunci primer. Lepas tu, sini ialah kod kuis sebagai kunci asing. Kemudian dia ada nombor KP guru sebagai kunci asing. Okey, nombor KP guru sebagai kunci asing. Lagi dia ada apa? Soalan. Lepas tu dia ada pilihan A. Lepas tu dia ada pilihan B. Kemudian dia ada pilihan C. Dah tak muat dah. Okey, dia ada pilihan D dan jawapan. Nanti buatlah dekat sini. Okey, pilihan D dengan jawapan. Dah tak muat dah. Okey, ruang dah sempit dah. Okey, kemudian cikgu tukar warna pen Okey, kemudian tengok guru. Guru ni ada apa? Ni cikgu buat pembentulan tadi. Guru ada nombor KP guru sebagai kunci primer. Okey, nombor KP guru sebagai kunci primer dengan nama guru. Okey, nama guru. Kemudian dia ada kuis. Dekat sini dia ada kod kuis sebagai kunci primer. Ada tajuk. Okey. Ada masa. Ada arahan. Okey. So, macam mana ni? Yang tak lengkap dia apa? Hubungan dengan kekardinalan. Okey, jadi cikgu cakap apa? Di mana ada kunci asing, dotted line ni, dia akan jadi mini. Sini pun ada kan? Kod kuis ni. Okey, kod kuis. So, hubungan kod kuis dengan kuis, hubungan soalan dengan kuis ni, kod kuis dia kunci asing, sini akan jadi mini. Nombor KP guru dalam tebel soalan ialah kunci asing. So, sini jadi mini. Okey, mini. Sini jadi 1 lah. Sebab dia tak ada kunci asing kan. Kuis ni tak ada kunci asing. Okey, dekat kuis ni tak ada kunci asing. Dekat guru pun tak ada kunci asing. Jadi, dia ialah 1. Cikgu kenapa bukan M to N? Sebab M to N, okey, M to N, dia hanyalah untuk entiti lemah. Bila dia entiti lemah, maksudnya ialah dia KP, KA. Okey? Okey, dah siap. Ni tak ada hubungan. Kuis. Ada soalan. Guru cipta soalan. Okey? So, cikgu harap
kamu boleh faham. Cikgu dah berikan 5 contoh di sini. Cikgu harap kamu boleh faham. Semak balik kerja kamu yang telah kamu hantar kepada cikgu. Okey. Cikgu nak kamu semak balik. Jika kamu rasa ada salah selepas kamu tonton video ni, kamu rasa cikgu salah lah saya buat tadi. Okey, tak apa. Sila buat pembetulan. Okey, buat pembetulan then hantar lagi semula and submit again. Okey, boleh ya? Okey, so sampai situ saja. Terima kasih pelajar.